Nak jadi trader kena ada ilmu, nak labur saham pun guna ilmu. Bukan tekan tiap waktu, nanti kau sendiri rugi baru tahu. Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader. Ajar dari kosong sampai jadi trader. Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay guys, apa khabar semua? Sound check. Semua okay ke? Clear? Khabar baik Alhamdulillah. Alright. Selamat Hari Raya. Ya, masih lagi selamat Hari Raya. Tak habis lagi Hari Raya kita. Okay, masih lagi belum habis berhari raya. So, selamat Hari Raya. Dan selamat Hari Wesak hari ni kan. Selamat Hari Wesak juga. Jangan Hari Raya je, Hari Wesak sekali. Selamat Raya Maal Zahir Batin. Yes, selamat Raya Maal Zahir Batin. Okay guys. So, terima kasih kepada semua yang join kita pada malam ini. Kan? Pada malam-malam yang aku kata apa, bercuti, berhari raya, public holiday. Tapi kita semua masih ada dekat sini. So, kita ada siapa dekat sini malam ni? Siapa yang kau bagi komen? Kita ada Chun Hao, kita ada Abu, kita ada Amir Haziq, Muntari, Zaini, Lenovo. Amboi, Lenovo pun masuk juga. Muhammad Tahir, Mubarak. Okey, ramai juga. May, betul ke? Mel. Okey. Kita ada master. Alright. Okey. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada malam ini. Okay guys. Okay. Kalau semua orang dah ready, hari ini kita ada sedikit lah benda yang saya nak sharekan kepada anda. Okay, sebelum kita bermula hari ini saya nak terangkan kepada anda semua. Kita tengah buat satu mini kelas. Alright, mini kelas yang kita akan buat setiap minggu. Siapa nak join? Kalau kita buat mini kelas, siapa nak join pada setiap minggu? Siapa yang nak join setiap minggu? Saya nak sharekan beberapa topik yang penting yang kita nak. Topik-topik semasa as a trader yang kita patut tahu, yang saya akan kupaskan setiap minggu. For sure hadir ya. Wow. Alright. Boleh ba? Oh, Melvin ada. Boleh ba kalau kau dah lama dah tak jumpa geng-geng masterclass kita. Okay, boleh Alright. Sebelum saya nak mula hari ini, okay, sebelum saya nak mula topik hari ini, ada sedikit perkara yang sedih atau sedikit perkara yang agak tidak best berlaku dalam dunia trading kita, iaitu berkenaan dengan satu broker yang baru sahaja kita tahu pada minggu ini. Betul tak? Siapa yang tahu isu dia? Tak ada suara pula. Sound check. Suara ada tak? Sound check, suara ada? Ada. Kalau tak ada tu isi yang kena tadi. Okay, alright. So, pada minggu ni guys, ada satu perkara yang agak sedih berlaku. So, siapa kat sini adalah newbies yang tak pernah bertrading, yang baru ini adalah kelas pertama kat sini? Ada tak siapa-siapa dekat sini? Anyone rasa hari ini adalah kelas pertama dia yang first time baru berjumpa dengan saya? Tak mungkin Melvin, kau. Alright. Kau dah buat profit berminggu-minggu dah. Alright, Imran, tak mungkin. Okay. So saya first timer. Okay, ada beberapa orang first timer. Siapa yang first timer tu? Okay. Macam ramai je mengaku first timer. Nampak nama macam familiar je semua. Betul ke ni? Kan?
Okay, siapa yang first timer dekat sini? Is a good avenue untuk you all. Kenapa hari ini you all jangan tersalah langkah? Boleh tak? Alhamdulillah, tim saya tak ada siapa-siapa yang kena lah. Setahu saya, tim saya tak ada sesiapa yang terkena sebab saya sangat emphasize pasal pemilihan broker dan juga platform. Okay? Alright guys. So siapa yang first time dekat sini, saya nak terangkan sedikit satu knowledge yang paling penting. Iaitu langkah pertama you all before nak menjadi seorang trader, of course you kena ada ilmu. Tapi tempat yang you nak bertrading tu pun adalah satu perkara yang penting, iaitu you kena trade di tempat yang betul, tempat yang legit. Alright? Ada juga ke broker ambil kesempatan? Ada, baru sahaja berlaku. Sebelum ni ada berlaku juga. Tapi siapa yang dah biasa masuk kelas dengan saya, siapa yang dah biasa follow saya dah lama, alright? Okay? Memang saya ada bagi beberapa kriteria macam mana kita nak pilih broker. Right. Sebelum saya nak pergi jauh, broker ni siapa guys? Bukan broker perkahwinan Bukan broker tanah. Broker trading. Siapa yang faham siapa itu broker? Broker ni siapa? Siapa yang broker ni? Boleh tahu ke broker mana? Boleh. Kita tengah. Orang tengah. Yes. Okay? Katakan ini anda. Kan? Ini anda. Anda yang handsome dekat sini, betul? Yang handsome, yang cantik, betul? Alright? So, kita nak trade di market. Okay? Tapi market ni sedang berada di US. Alright? So, orang yang menghubungkan kita dengan market, alright, kita panggil dia sebagai broker. Kita panggil dia sebagai broker. Okay? So kita akan pumpkan duit ke dalam broker dan kita akan trade. Dia akan bantu kita untuk trade di market dekat US. Faham? So simply put, memang betul macam kawan you cakap, biasanya broker ni adalah orang tengah yang membantu anda untuk menjalankan trading. Faham? So, apa yang berhasilnya orang tengah ni buat adalah dia akan membantu you. Dia akan bagi offer yang menarik. Alright? So, ada yang nak tanya. Senarai broker. Selalu ramai tanya. Okay? So, kalau tanya, Jedai pakai broker apa? Saya sendiri pakai broker apa? Saya pakai XM. Saya pakai Robo. Alright? Saya pakai GMI. Alright? Okay? Ini adalah senarai broker yang kita pakai. So kita ada juga broker yang kita panggil sebagai Saxo untuk stock market. Alright? Kita ada juga IQ yang kita gunakan untuk option binary. Alright. You all tahu tak kenapa ada banyak broker kat luar, tapi kita bukan pilih semua walaupun dia boleh bagi offer gila-gila. Kalau ada broker yang boleh bagi bonus kat anda sampai 400%, 500%, nak ke tak? Anda nak tak kalau ada satu broker kata, bang, abang datang trade dekat platform saya, abang letak $100, saya jadikan duit abang, saya bagi ekstra $600 lagi kat abang. Anda nak tak broker macam tu? Ikut logik lah. Ikut logik anda rasa macam nak tak broker kalau macam tu? Mestilah nak, betul tak? Alright? Of course lah, semua nak. Okay? Instaforex bagi sampai $1,500.
Okey. Saya nak tanyalah, tolak ke tepi bertrading. Tolak tepi trading. Trading ni semua kita tolak tepi. Kalau dalam dunia ni, kita bagi satu benda, tiba-tiba dia bagi benda tu terlampau best. Terlampau best. Kan? Dia bagi sampai benda yang tak logik. Apa you all semua rasa? Apa yang you all rasa? Dah. Okay. So apa yang anda rasa? Too good to be true. Ada udang di sebalik batu. Anda pun rasa something fishy, betul tak? Alright. Okay. So hari ini adalah di mana kita nak bagi education, kita nak bagi awareness, kita nak you nak masuk bertrading, jom kita buat duit. Tapi jangan tertipu dengan broker. Okay. So hari ini ada dua benda penting yang saya nak sharekan kepada anda. First, apa yang baru sahaja berlaku dalam dunia trading dan broker. Tapi anda kena faham, next lepas ni mesti ada satu lagi broker yang akan buat hal juga. So macam mana kita nak filter broker-broker ni? So saya akan bagi kriteria broker-broker yang anda boleh percaya. Faham tak? Boleh guys? Okay. So ramai yang tertanya-tanya dekat sini. Siapa nama broker yang baru buat hal? Apa yang dah berlaku? So ramai yang tak tahu. Nak tahu ke tak? Ada yang nak tahu? Ke ada yang sudah pun tahu? Nak tahu? Okey. Ramai orang dia macam nak hide. Okey? Ramai orang yang hide. Macam tak boleh lah bagi tahu siapa nama trader tu, siapa nama broker. No. Kita sama-sama kena ada knowledge, kita kena tahu. Betul tak guys? Kita bukan nak memburukkan orang. Kita nak bagi tahu perkara yang memang dah sedia berlaku. Betul? Alright? Okay. So, jom saya sharekan sedikit komen-komen yang memang lalu lalang dekat dalam Facebook sekarang ni. So, anda pun akan tahu juga. Anda kena aware benda ni. Especially trader-trader baru. Anda ni memang biasanya akan menjadi mangsa kepada orang kalau anda tersalah langkah. So, make sure step anda yang pertama adalah betul. Okay? Alright. Jom tengok beberapa komen yang sedang berlaku. Kejap lagi kita bincang sama-sama. Boleh? So, antara komen yang pertama. Alright. Okay, kita hide lah nama orang je kan. Okay. Assalamualaikum. Nak tanya. Ramai kena sidai dengan zero market. Nama pun zero. Habis akaun kau jadi zero. Dah seminggu plus dah. Tak dapat nak buat withdrawal. Okay. Next. Isu zero market tengah panas guys. Yang terlibat dengan klien apa semua minta maaf. Dia dalam masa 24 jam. Dia tutup company, dia buang semua staff dia, hilang macam tu sahaja. Alright. Dah. Ini antara contoh-contoh scam dia. Next, komen sikit kita tengok. Ni adalah satu lagi broker. Tifia. Alright. Tifia pun dah pernah kena dah. Okay. Tifia pun antara broker yang dah pernah kena. Next. CFM. Alright. Dia boleh bagi you profit sampai daripada $1, you dapat $60. Logik ke tak guys? You all dapat, you buat $10, you dapat $600. Logik ke tidak? Tapi of course lah, semua ni orang tulis selepas terkena dengan broker. Betul tak? Okay. Next. Alright. Zero market, bull market, setahu saya. Okay. Ni semua komen-komen yang ada kat dalam market. Okay guys. So kenapa kita highlight pasal nama-nama broker ni? Selalu bila saya buat kelas, semua orang akan tanya.
Semua orang akan tanya, Master, broker A ni okey tak? Broker B okey tak? Broker C okey tak? Broker D okey tak? Kan? So, bila saya recommend broker, anda pun nak cari broker lain juga anda nak bertrading. Tak salah. Tak salah kalau anda nak cuba. Kan? Orang tengah yang kita cari tu, tak salah kalau anda macam nak cuba broker lain lah. Kan? Tak salah. Cuma, sekarang saya nak tanya satu benda kepada anda. Bila terkena, tak boleh buat withdrawal, tak boleh buat, orang kata apa, bila dah bertrading, platform tiba-tiba tak bergerak, kan? Kena asyik kena stop loss saja. Okey? Ini adalah tanda-tanda broker-broker yang sebenarnya plan nak ambil duit anda sahaja. Okey, broker-broker ni adalah biasanya adalah broker-broker yang baru. Broker yang baru. Okey? Alright? Itulah soalan dia. Nek Jalani tanya. HFM okey ke tidak? Okey, jom hari ini saya tunjukkan macam mana. Okey, before that saya terangkan ini adalah antara broker yang saya pakai. XM, Robo dengan GMI. Setakat ini tidak pernah ada masalah. Alright? Okey. Alright. So, bila you tengok broker, you tahu tak? Okey? Alright. So, saya nak bagi tahu kepada anda semua. Okey, anda yang ada dekat sini. Biasanya anda rasa apakah modal pertama sekali yang broker akan gunakan kepada anda untuk tarik anda pergi trade dekat platform dia? Apakah sebenarnya platform, apakah sebenarnya modal, apakah gula-gula yang pertama dia akan bagi kepada anda? Okey? Apakah sebenarnya, okey. Sorry. Okey. So kepada anda semua, betul anda cakap leverage, anda cakap bonus, tapi sebenarnya ada satu lagi benda yang sangat pertama sekali yang dia akan gunakan untuk gula-gulakan anda. Hello? Dengar tak suara? Ada kan? Okey? Dengar Okey. So, apa perkara pertama sekali yang diorang akan gunakan untuk gula-gulakan anda? Jawapan sebenar dia adalah spread. Ini yang dia selalu akan gula-gulakan anda. Okey? So anda kena berhati-hati. Tak apa, hari ini saya akan bagi tahu kepada anda apa itu leverage, apa itu bonus, apa itu spread dan macam mana kita nak filter broker mana yang bagus yang kita boleh gunakan. Boleh tak guys? Okey. Tapi sebelum tu kita nak belajar sikit. Boleh guys ah? Okey guys, jom. Okey. Dollar market spread rendah, tak kasih kami deposit je. Kan? Macam-macam. Okey, guys. Okey. First kali, apa yang saya nak bagi tahu, trading ni adalah legit. Alright? Memang betul boleh buat profit, memang betul boleh deposit dan memang betul boleh buat withdrawal profit tersebut. Alright? Saya dah buat. Berapa ramai kat sini yang dah profit dan dah pernah buat withdrawal?
Siapa yang dah buat? Kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita yang baru-baru masuk ni. Dah depo. Dah deposit, dah buat withdrawal kat sini. Dah profit, dah buat withdrawal dah. Berapa ramai kat sini? Saya nak seramai mungkin tolong jawab. Boleh tak? Tolong. Nek Jalani dah, Melvin dah, Zainul dah. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah sesungguhnya platform ni legit bang. Sama, boleh buat duit, tak ada masalah. Dia sama macam bursa, you masukkan duit, you bertrading, lepas tu you boleh buat withdraw. Tak ada masalah. Cuma, you letak pada orang yang salah, pada broker yang salah. Maka bila you letak dengan broker yang salah, you kena tipu dengan broker tu. So secara keseluruhan, trading ni jadi apa guys? You all panggil trading ni apa? Scam. Padahal trading tu adalah betul. Kalau you trade dan you trade dengan cara yang betul, sebenarnya betul. Tapi you disebabkan you letak pada orang yang salah, the whole trading ni, pengalaman trading you, tak payahlah tak payahlah trading ni. Scam, aku letak duit hari tu, habis broker tu lari bawa duit aku. Kan? Okay? So, sama jugalah. Kita ni letak duit hari-hari kat mana? Kita letak dekat bank. Betul tak? Kita letak dekat CIMB, kita letak dekat Maybank, kita letak kat Hong Leong, kita letak kat Public Bank. Kenapa? Saya nak tanya, kenapa kita pilih nama-nama bank macam ni? Kan? Kalau saya pergi buka satu bank, nama dia Kongsi Facai. Kan? Saya buka satu bank, Kongsi Facai Berhad. Tolong, jom, anda nak tak? Sebab kita percaya nama-nama bank ni. Sebab kita tahu reputasi dia, kita tahu, kan? Kita tahu bank ni semua adalah betul. Okay? Dan problem dia adalah apabila kita pilih bank yang salah, lepas tu bank tu tutup atau bank tu bankrupt, adakah kita akan cakap bank ni pula adalah scam? Bukan. You letak di tempat yang salah. Okay, so ramai kat sini hari ni kawan-kawan trading kita pada minggu lepas dan minggu ni ramai yang dah terkena. So minggu ni kalau boleh, bermula daripada sekarang, saya tak nak anda pilih broker yang tak legit atau trader atau broker yang suka gula-gulakan anda. Boleh tak? Okay, jom kita pilih broker yang betul. Alright, so sebelum kita nak mula pilih broker, anda kena tahu apa yang anda boleh bertrading. Apa yang kita boleh trade kepada trader-trader baru yang ada kat sini? Apa yang kita boleh trade? So, instrumen yang anda boleh trade, okay guys, instrumen yang anda boleh trade adalah kita ada commodity, kita ada crypto, kita ada index, kita ada stock market, kita ada currency, kita ada banyak lagi yang kita boleh bertrading. Dalam ETF, dalam komoditi je ada 30 jenis, tapi biasanya kita akan trade satu atau dua saja. Satu atau dua tu apa? Komoditi yang biasa kita pilih untuk trade apa guys? Yang paling famous biasa kita trade apa? Gold dan juga minyak. Ada banyak, tapi kita pilih dua sahaja. Indeks ada sampai 5,000, tapi biasanya kita trade indeks apa? Nasdaq ataupun US30 ataupun S&P 500. Currency ada 28 pair. Biasanya kita pilih major pair sahaja. Stock market yang syariah compliance dekat global ada 70,000 saham syariah compliance. Dan semua saham-saham yang mahal ni boleh dibeli dengan harga yang murah. Dan juga kita ada ETF. Okay? So nampak tak? Kalau you setakat belajar bertrading, nampak tak berapa banyak instrumen yang anda boleh trade ataupun hari-hari kita boleh buat duit. Antara anda cukup kapasiti ataupun cukup modal nak trade semua benda atau nak pilih satu dua benda sahaja untuk bertrading. Faham? Alright. So ini adalah instrumen nama dia. Dalam bertrading, kan, kalau you all semua daripada bursa punya latar belakang,
You all banyaknya akan trade saham-saham Padini, apa lagi? MRCB, apa lagi? Redstone. So ini adalah saham-saham yang you all semua beli, betul? Ini namanya stock market. Kalau you trade FCPO, maksudnya you trade minyak, maksudnya you trade commodity. Alright? So bila you pergi ke global, maksudnya you trade dekat US market, ada lebih daripada sekadar komoditi dan stok sahaja. Alright? Kita ada index, kita ada currency, kita ada banyak lagi instrumen. Dan jumlah dia dalam satu-satu instrumen tu banyak. Boleh? Faham? So kita kena tengok juga, first kali, broker ini yang kita pilih nanti, ada tak semua instrumen yang kita nak trade ni? So sekarang siapa yang kata saya nak pilih broker HFM lah, saya nak pilih broker ABC ke DEF ke kan? Ataupun nak pilih XM, nak pilih GMI, nak pilih semua ni. Okey, ada tak semua instrumen yang ni? Dia offer tak? Dalam platform dia ada tak? Okey? So ada tak instrumen ini di offer di dalam broker anda? Ini adalah perkara pertama yang anda kena tengok. Okay? Alright. Next. Okay? So biasanya bila kita nak bertrading, kita akan fokus kepada dua perkara yang penting, iaitu metal ataupun yang macam saya cakap tadi, gold dan juga minyak dalam komoditi. Kalau you nak stock market, kita akan fokus kepada US stock market. Kalau you nak tengok index, boleh ambil NYSE ataupun Nasdaq index. Okay? Nampak tak? Tadi ada sampai 6 jenis instrumen. Tapi kita akan fokus kepada 3 atau 4 sahaja. Stock market, gold, minyak dan juga index. Okay? Alright. Ramai yang kat sini akan tanya, kenapa kita nak pergi global? Kenapa tak nak trade dekat bursa sahaja? Boleh kalau you nak trade kat bursa, tapi saya nak tanya dekat sini. Kalau ada satu investment tu boleh bagi return tahunan dia 5% dan ada return tahunan yang boleh bagi sampai 20%. Yang mana kita nak invest? Yang 5% ke 20%? Assalamualaikum semua orang. Senyap je semua. Of course kita nak 20. So kita nak market yang agresif. Betul tak? Kita nak market yang lebih agresif. TikTok. Boleh Okey. So apa yang saya nak bagi tahu kepada anda adalah, jom saya tunjukkan apa yang saya maksudkan dengan bila Nasdaq dengan bursa. Jom tunjuk slide ni. Okey. So you tengok, saya ambil contoh daripada tahun 2012 sampai tahun 2022. Bursa Malaysia bermula daripada 1,501 poin sampai 2022 dia jadi 1,464. Paling tinggi dia pernah pergi 1,900. So berapakah dia naik sebenarnya dalam masa tempoh 10 tahun? Paling tinggi dia pernah pergi. Daripada 1,500 dia pergi paling tinggi 1,900 poin. Maksudnya berapa poin dia naik? Lebih kurang, tak apalah. Saya tanya, saya jawab dulu. 400 poin. Betul? Lebih kurang dalam 400 poin. Okey. Share balik slide. Dekat US pula, alright, 2080 poin. Dia naik paling tinggi pernah pergi sampai 16,000 poin lebih kurang. Berapakah beza dia? Berapa tinggi dia pernah naik? Maksudnya 14,000. Okey. Of course, rasa macam apa poin-poin ni saya tak faham. Kan? Biasa kalau dengar berita dalam radio ataupun TV, Bursa Malaysia hari ini mencatatkan kenaikan sebanyak 49 mata naik ke atas. Of course, kita tak faham mata tu apa, betul? Okey, jom saya terangkan.
katakan pada tahun 2012, anda letak RM1 dekat sini, agak-agaknya paling tinggi, you akan dapat berapa return you? Kalau you letak RM1, apa jadi kepada you punya paling tinggi? Investment you jadi berapa? Jadi RM400. Tapi pada masa yang sama dekat global, kalau you letak $1, kan, dia akan menggandakan duit you jadi berapa? $14,000. So saya nak tanya, yang mana lebih menarik sekarang ni? Yang mana satu lebih menarik sekarang ni? Of course kita global. Sebab tu orang Malaysia ni, dia kalau cerita pasal point, dia tak faham. Tapi kalau dia cakap, bang, kalau abang letak $1 dulu dekat global punya stok, dia boleh meningkat jadi 14,000 duit abang. Of course lah, bukanlah semudah tu. Tapi gambaran dia adalah 400 dengan 14,000. Mana satu potensi market yang lebih besar? Of course, market global. That's why we go global. Okay? Kalau nak mempermudahkan pemahaman you, kalau you letak investment you dalam Bursa Malaysia hari ini, agak-agak paling tinggi dia naik harga berapa? Stok dia. Katakan you beli 10 unit saham. Dia naik sebanyak 10 sen. Berapakah profit anda? $10 kali 10 sen, profit anda adalah berapa? $10 kali 10 sen. Berapakah profit anda? RM1, betul? So maksudnya anda kena beli lagi banyak unit untuk mendapatkan profit, betul tak? Bila kena beli lagi banyak, bila kita kena beli lagi banyak tak duit yang kita kena keluarkan? Sebab dia naik 10 sen sahaja, betul? Betul? Alright. Okay. Berbeza dengan global, dalam masa 1 jam, dia boleh naik sebanyak $3, $5 ataupun $7 dalam masa 1 jam. Kadang-kadang. Dalam 1 hari dia boleh naik kadang-kadang sampai $10 hingga $15. Semalam dia naik sampai $40 dalam masa 1 jam. Sekarang ni saya tanya kepada anda satu simple je. Sama juga anda beli 10 unit aja. Kali $3. Anda dapat profit berapa dah sekarang? $30. Kalau anda beli 10 kali sampai $40 dia naik, anda profit berapa? $400. So nampak tak? Kalau dekat global, perlu tak kita membeli dengan kuantiti yang banyak sebenarnya? Tak perlu. Sebab apa? Market dia akan, kita rely kepada pergerakan harga. Alright? So kita beli sikit pun, dia akan naik banyak. So bila kita tak perlu beli banyak, besar tak modal yang kita kena pakai? Besar atau tidak modal yang kita kena pakai? Tak besar sangat. So ini adalah pemahaman kedua yang anda perlu ada apabila anda nak trade global. Faham tak guys? Okay, ini adalah pemahaman kedua yang anda kena faham. Ramai yang kata tak nak pergi ke market global sebab mahal. Okay, jom saya tunjukkan sedikit pergerakan gold. Biasanya dalam masa 1 jam. Okay, so dalam masa 1 hari, dia jatuh $7, dia naik balik $16, dia turun balik $12, dia naik balik $25. Anda tahu tak, setiap kali dia naik,
setiap kali dia turun, anda boleh buat profit. Ini namanya market dua hala. Ini namanya market dua hala. Masa dia turun $7, anda pun boleh buat profit. Dia naik $16 pun anda boleh buat profit. Dia jatuh balik $12 boleh buat profit. Dia naik $25 anda boleh buat profit. So bayangkan dalam masa satu hari sahaja dia dah bergerak berapa banyak guys? Banyak tak pergerakan dia? Kita bukan nak semua. Rata-rata kat sini kalau boleh satu hari nak profit berapa guys? Rata-rata sebenarnya kat sini semua nak profit berapa lebih kurang? Satu hari nak berapa? $100. Dua hala macam susah je. Satu hala lagi susah ke dua hala lagi susah? Cuba cerita sikit. Satu hala lagi susah ke dua hala lagi susah? Satu hala lagi susah. Kenapa? Kalau satu hala, hari tu dia turun sahaja. Boleh trade ke tak hari tu? Boleh trade tak hari tu? Tak boleh. Tapi, kalau dua hala, you buy, you sell, you buy, you sell, you buy, you sell. Kalau you buy, tiba-tiba dia turun. Lepas tu dia baru dia naik balik. Still boleh selamat. So, dua hala. Market dua hala. Cuma, problem dia selalunya bukan sebab market ni dua hala. Isu dia adalah sebab kita selalu tamak. Isu dia sebenarnya saya cakap anda bukan isu masalah dua hala. Market dua hala tu adalah market yang bagus. Anda boleh setiap hari, setiap masa ada masa untuk anda bertrading. Kat sini anda buy. Makin dia naik, makin dia profit. Kalau dia nak turun, anda sell. Makin dia turun, makin anda profit. Okay? Alright. So, isu dia adalah kadang-kadang bila nak profit banyak, kita masuk terlampau besar sangat lot kita ataupun kuantiti kita masuk banyak sangat. So kadang-kadang akaun kita tak tahan. Macam saya cakap tadi, simple dia. Sebenarnya dengan ikut pergerakan harga global ni, perlu tak kita nak trade banyak-banyak? Perlu tak kita masuk kuantiti yang banyak? Perlu tak kita trade lot yang besar sebenarnya? Tak perlu pun. Betul tak? Tapi kadang-kadang bila rasa macam nak, macam seronok je, macam sekejap je boleh buat $1,000. Dekat situlah sebenarnya anda akan mula hilang semuanya nanti. Itu beza dia. Yang itu broker scam anda. Siapa scam kita yang itu? Guys, siapa yang scam kita? Siapa yang scam kita? Tiba-tiba rasa macam tamak je. Rasa macam, macam seronok je ni. Ni kalau masuk besar ni, sekejap je aku trade. Itu bukan broker scam kita. Kita yang scam kita. Alright? Okay. Boleh? Right? So, broker dekat global, dia boleh bagi offer untuk market dua hala. Next. Okay? Alright. Okay. So, macam saya cakap tadi, kita ada beberapa cara untuk bertrading. Saya nak tanya, kalau harga emas macam 2080 US dollar, mampu tak kita nak bertrading? Nak beli, kita kena ada sekurang-kurangnya, kalau nak beli 1 ounce dia, kena ada $2,000. Mampu tak? Mahal sangat, betul? Okay? Mahal sangat. So, dalam bertrading ni, ada 3 cara nak beli. Satu, kita panggil sebagai equity. Kedua, kita panggil sebagai CFD. Ketiga, kita panggil sebagai option. Okay? Slide.
Alright. Okay. So, equity ni adalah harga asal. Ni. CFD ni adalah cara macam mana kita nak beli menggunakan leverage. Option ini adalah harga kita nak beli lagi murah. Biasanya kita gunakan stock market. Okay, jom saya terangkan macam mana nak beli dengan harga murah. $2,080 terlampau mahal. Macam mana nak beli dengan cara yang murah? Nak gunakan modal yang murah sahaja. Macam mana nak gunakan? Macam mana nak beli? Okay, so kita akan belajar satu benda yang dipanggil sebagai leverage. Okay, kita nak belajar pasal leverage. Okay, jom saya tunjukkan satu contoh. Leverage ni broker dia berubah-ubah. Ada broker bagi 1:500. Ada yang bagi 1:200. Ada yang bagi 1:888. 1:1000. 1:2000. 1:5000. Dah melampau-lampau dah ni. Okey. Biasanya yang standard 1:500, 1:1000, 2000. Okey, ini standard. Yang tiba-tiba sampai 5000, 10,000. Okey, ini dah melampau-lampau dan mengarut. Okay, alright. So, jom saya tunjukkan. Kalau anda gunakan 1:100, anda nak beli gold, berapakah modal yang anda kena ada? Okay, jom saya bagi contoh. Anda nampak tak platform ni? Saya tunjukkan. Saya nak beli gold. Saya nak beli market gold. Harga gold adalah 1884. Saya nak beli dengan satu lot. Saya pilih leverage 1:100. Berapakah modal yang saya kena ada? Berapakah modal yang saya kena ada, guys? Required margin adalah $1,884.60. Ini adalah modal yang you kena ada. Untuk beli satu lot gold sahaja. Mahal ke murah, guys? Mahal atau murah? Mahal tak? Mahal. Kan? Mahal sampai tak terjawab soalan tu. Okey, jom kita tengok kalau kita ubah leverage sahaja. Okey, sekarang ni saya nak beli gold. Satu lot juga, saya ubah leverage sahaja. Saya ubahkan leverage. Saya daripada 100, saya tukar leverage jadi 500. Bila saya tukar jadi 500, berapakah modal yang sekarang saya kena ada untuk beli gold? Daripada tadi 1008, saya sekarang perlukan berapa sahaja? 376. Nampak tak kuasa leverage tu? Nampak tak kuasa leverage tu? Okay? Kuasa leverage. Okay? Alright. Mahal ke murah dah sekarang? Nak lagi murah tak? Nak lagi murah ke tidak? Okay, jom. Kita murahkan lagi harga gold ni. Okay? So, sekarang ni, kita tukar leverage kita jadi 1:1000. So, daripada 1,800 tadi, dah jadi 300. Sekarang kita hanya perlu ada $188 sahaja untuk membeli. So, nampak tak kuasa leverage tu? Okay? Satu leverage ni maksudnya adalah you hanya bayar satu bahagian, 1000 bahagian lagi broker tolong support anda untuk membeli. Faham tak? Ini you bagi keluar duit, ini 1000 bahagian broker yang tolong tanggungkan untuk anda. Faham tak? Okay? Alright.
So kalau sampai broker-broker yang suka menipu ni, alright, atau gula-gulakan anda, dia akan start bagi leverage sampai satu nisbah 3,000, 5,000, 10,000. Dah sampai melampau-lampau dia punya leverage. Biasanya 1,000 hingga 2,000 is a normal lah. Itu pun broker-broker yang kaya sahaja mampu bagi kepada anda. Broker yang tak berapa kaya, dia bagi satu nisbah 500. So sekarang saya nak tanya kepada anda semua. Anda nak pilih broker yang boleh bagi leverage rendah atau tinggi? Atau melampau-lampau tinggi dia? Hari ini nak ajar pilih broker ni. Yang tinggi, yang standard. Lebih kurang dalam 1,000 hingga 2,000. Betul tak? Betul? Yang hingga 1,000 hingga 2,000. Kalau yang dah atas daripada 2,000 tu, biasanya dah sampai 3,000, 5,000, 10,000. Nak beli, nak pakai tak broker tu? Itu dah sampai tak mungkin. Dah melampau sangat dah. Okey, soalan dia, kenapa broker bagi leverage? Kenapa broker bagi leverage? Sebab dia nak you all, alright, dia nak bantu you all membeli. Alright. Okay. Alright. So siapa yang nak tahu macam mana nak menggunakan leverage ini dalam bertrading? Siapa yang nak gunakan, siapa yang nak faham leverage ni apa guna dia? Dia ada pro and con guys. Dia ada pro and con. Dia ada pro, dia ada con juga. Alright. Okay. Alright. Saya akan terangkan dengan sangat-sangat detail berkenaan dengan leverage dan bagaimana dia boleh bantu you all untuk bertrading. Tak berapa nak faham. Okay, saya faham. Okay, I know. Okay. Alright. So saya nak terangkan berkenaan dengan leverage, macam mana leverage boleh membantu anda untuk membeli certain instrument, alright? Dan apa yang jangan digunakan apabila menggunakan leverage ni, saya nak ajarkan tapi saya perlu ambil masa yang agak lama. Okay guys, jom kita sambung lagi. Okay, jom kita sambung sikit lagi. Okay, so tadi saya dah bagi tahu pasal instrumen, saya dah bagi tahu pasal leverage. Betul? Saya dah bagi tahu pasal instrumen, saya dah bagi tahu pasal leverage. Sekarang ni saya nak tanya, ramai yang mesti tanya, Master, saya dah ada macam mana pasal calculator. Okey, calculator pun Khairul nanti join masa celik labur. Saya akan tunjukkan macam mana nak downloadkan calculator ni. Okey? Alright. Platform untuk bertrading. Platform kat trading ni, alright, platform untuk bertrading ni adalah di mana anda nak bertrading. Okay? Anda nak trade gold, ada platform dia. Untuk trade stock market, ada stock, ada tempat dia. Untuk trade binary, ada dia punya platform dia. Faham? Dia ada platform dia yang terbaik. Ramai orang tanya dekat saya. Pernah tanya. Okay? So platform yang ada slide boleh. Okay? So platform untuk ni, okay. Kalau biasanya untuk gold punya market, anda akan menggunakan MT5. Alright, anda akan menggunakan MT5 dan broker yang anda menggunakan adalah XM, Robo ataupun GMI. Nanti saya akan terangkan step by step masa dalam kita punya program celik labur yang kelas 2 hari tu, saya akan terangkan kenapa you kena pilih salah satu daripada broker ni. Kenapa kena ada lebih daripada satu broker? Kenapa you kena ada 2 broker? Masa news, apa kita kena buat? Siapa yang biasa kena libas waktu market? Siapa yang selalu kena libas? Bila buy dia jadi sell, bila sell dia jadi buy. Okay? So, kenapa kita perlu ada lebih daripada satu broker dalam akaun kita? Dan macam mana kita nak trade masa news? Siapa yang nak belajar benda ni semua? Kenapa orang boleh buat profit gila-gila waktu news, kita je selalu kena bantai?
Hello? Senyap je semua? Semua sibuk tinggal pergi register. Okay? Alright. Saya akan bagi tahu teknik saya macam mana kena ada lebih daripada satu broker. Okay? Alright. So, kalau anda nak trade untuk stock market pula, okay, untuk stock market, kita akan perkenalkan ke anda broker Saxo. Okay. Kenapa? Kenapa? Sebab saya akan bagi tahu kepada anda kelebihan Saxo ni, bagaimana kita nak beli stok yang mahal. Macam mana kita nak beli saham Google, macam mana kita nak beli saham Tesla. Alright, yang mahal ni dengan harga beberapa dolar sahaja. Okay? Macam mana nak beli stok yang mahal dengan harga yang murah. Okay? Kita menggunakan broker ni dan saya akan terangkan step by step. Nanti saya akan bukakan platform. Alright. Kalau saya buka platform malam ni, kan, saya takut Jaki Kang pukul 2, pukul 3 pagi pun belum habis kelas kita. Alright. So anda spend masa dengan saya daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kita go through untuk dengan broker ni semua. Macam mana nak beli saham yang mahal dengan harga yang murah. Okay? Boleh? Siapa yang nak buka broker nanti, lepas tu nak pergi beli sendiri, dipersilakan. Saya akan ajarkan step by step macam mana nak beli. Tapi bila nak bertrading, nak solution nanti, saya akan terangkan juga nanti pada hari Sabtu dan Ahad, pada hari event nanti. Boleh? Masa celik labur, saya akan tunjukkan ke anda bagaimana solution dia. Boleh? Right? Macam mana nak dapatkan stok yang mahal-mahal ni, nak beli dengan harga yang murah. Nanti saya akan tunjukkan. Boleh? Alright. Dan yang ketiga adalah satu lagi broker yang saya akan bagi tahu, iaitu IQ Option. IQ Option ni pula adalah satu solution di mana anda boleh trade dalam masa 1 minit. Anda boleh trade dalam masa 1 minit. Nak belajar trading 2 hala ni? Ya, ada. Boleh. Saya akan terangkan bagaimana anda nak trade market 2 hala. Macam mana sekejap anda buat profit, lepas dah close position, tiba-tiba anda sell pula buat profit. Ada tak cara tak register account Saxo under student package supaya dapat deposit paling rendah? Yes. Saya dah usahakan, tapi boleh tak jangan war-warkan kat luar? Sebab saya tengah deal dengan Saxo untuk mulakan deposit dengan $500 sahaja. Saya tengah minta approval dan sepatutnya diorang dah approve dah pun. Alright. Sekiranya saya dapat maklumat bertulis daripada Saxo, saya akan bagi tahu kepada anda. Tapi benda ni, even Saxo pun cakap kalau boleh jangan war-warkan dekat luar. Saya bagi tahu kepada anda dalam event ni, saya bagi tahu. Alright. Saya dah dapat master. Oh, dah dapat dah. Okay. Alright. Okay. So, IQ Option ni pula adalah satu platform yang anda boleh buat profit dalam masa 1 minit. Alright. So, saya akan ajarkan anda, alright, MT5, macam mana nak beli gold, ataupun index, ataupun currency, menggunakan platform ini. Menggunakan leverage. Daripada barang mahal, macam mana nak beli dengan cara murah. Bila cara murah, maksudnya anda kena keluarkan duit sikit sahaja. Right? Yang kedua, kita nak beli stock market, kita kena gunakan satu lagi platform yang dipanggil sebagai Saxo. Alright? Saxo ni membolehkan kita membeli stok-stok yang macam Amazon, Google, Tesla, Nvidia, Microsoft. Saham ni semua mahal. Alright? Saham ni semua mahal. So macam mana kita nak beli dengan harga yang lebih murah? Alright? Macam mana nak beli dengan harga saham yang lebih murah? Saya akan bagi tahu nanti. Kita gunakan kaedah option nama dia. Alright, kita akan menggunakan kaedah option.
Option hanya di Saxo je ke? Ya. Antara platform yang memang stabil. Tahir tanya, hanya di Saxo saja ke? Ya Tahir. Buat masa sekarang saya jawab ya. Kenapa? Saya nak tanya satu soalan je. Tahir, kalau seminggu dia bagi you trade 3 kali sahaja ataupun boleh trade beberapa kali sahaja you suka dalam masa 1 hari atau 1 minggu, yang mana satu you nak pilih? You hanya boleh trade 3 kali sahaja ataupun you boleh trade berapa banyak kali pun you nak trade dalam masa seminggu. Yang mana satu you nak? Soalan dia. Kalau saya nak cakap banyak. Kan? Nak banyak kali. Maksudnya kalau boleh setiap hari you nak trade. Betul? So, antara broker yang sesuai adalah Saxo. Sebab broker-broker lain, kalau you nak trade dalam bentuk option, dia akan limitkan you 1, 2 atau 3 kali sahaja dalam masa seminggu. Kebanyakan broker yang boleh bagi you trade option, dia akan hanya bagi you kadang-kadang maksimum 3 kali sahaja bertrading. Faham? Dia ada rules dia. Okay? So macam Saxo, dia tak ada limit. So sekarang saya nak tanya, nak trade kat Saxo ke atau broker lain? Kalau nak refer broker, banyak bang. Ada Saxo, ada eToro, ada Tastywork. Kan? So kenapa kita nak complicatekan keadaan? Sebab tu kita ajar satu broker. Tapi kalau anda nak belajar broker lain, lepas kita dah belajar Saxo, kita belajar broker lain pula. Boleh tak? Kita masterkan satu dulu, boleh? Kita masterkan satu platform dulu, boleh? Bila kita dah master dalam satu platform, baru kita tengok platform lain. Baru kita boleh compare platform lain. Boleh Alright. Okay. So, yang next adalah IQ option, iaitu kita punya projek yang kita boleh trade dalam masa 1 minit. Ini nanti saya akan terangkan dengan lebih detail lah. Alright, kita ada projek lain. Kita panggil dia sebagai Binary Prime. Okay. Alright, tapi untuk malam ni, kita nak bercerita pasal satu perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan broker. Dan siapa nak belajar dengan lebih detail berkenaan macam mana nak trade. Alright. So kita ajak you all semua untuk join program kita Celik Labur RM88 pada 27 dan 28 hari bulan. Ini satu hari kita spend masa untuk gold, satu hari kita spend untuk stock market. Okay. So kita spend daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Siapa yang boleh bagi komitmen? Siapa yang boleh bagi komitmen? Yang nak saya ajarkan daripada pagi sampai ke petang. Step by step. Boleh Alright. So siapa yang nak join, make sure dah register tu, ada Far Jedi dan juga Fatihah. Dah bagi link. Alright. Nanti spend masa dengan saya. Ya? Tak. Alright. Okay. So saya nak sambung sikit lagi, boleh? Berkenaan dengan platform. Topik hari ni. Sikit lagi sebelum kita nak habiskan kelas. Boleh? Okay. Alright. Cara nak memilih broker. Kriteria pilih broker. Okay. Kalau kriteria pilih broker, kena ada 4 perkara yang penting. Okay. Ada yang tanya tadi, syariah ke tak syariah ke, kan? Jom. Bila siapa-siapa datang kepada you nak bagi supaya jangan tertipu lagi. Alright. So biasanya cara kita nak bertrading adalah kita ada exchange, iaitu US market. So kita ada tengah-tengah tu, kita ada broker, kita adalah trader. So kita nak pilih broker yang legit. So 4 perkara yang biasanya you kena consider bila you pilih broker adalah, alright, instrument list yang dia tolong providekan untuk kita. Ada tak gold, ada tak minyak, ada tak currency, ada tak ETF, ada tak cryptocurrency, ada tak index yang kita nak trade apa semua tu. Ada tak semua benda ni? Stock market, ada tak?
Kalau stok, apa nama stok-stok yang ada dalam tu? Okay? Dengan lebih detail nanti kita akan belajar masa celik labu nanti. Yang kedua, dia kita kena provide Islamic account. Islamic account ni siapa yang tahu apakah itu Islamic account? Ada juga broker yang menipu kita. Dia cakap dia Islamic, tapi Islam dia 2 hari, 3 hari je. Kalau dengar pun rasa macam nak tergelak, betul tak? Islamic account ini adalah dia tak ada interest, dia tak ada dividen. Kita avoid riba. Faham? Kita avoid riba. Maksudnya kalau kita hold position kita lebih daripada 1 malam atau 2 malam, kita simpan position kita. Kan? Kita buka position gold, kita trade gold, tapi kita tak close hari itu. Kita nak close esok pagi. Kita nak close mungkin lepas 2 hari atau 3 hari. So kebanyakan broker dia akan charge you interest. Maksudnya you dah terlibat dalam riba. So automatically dah tak syariah compliance. Sebab tu penting untuk broker tu kena ada Islamic account. Maksudnya bila you bertrading, dia tak charge you apa-apa kalau you tak close position dalam hari yang sama. Faham tak guys? So penting untuk ada broker tu provide Islamic account. Okay? Yang ketiga, anda kena make sure anda boleh deposit dan withdrawal menggunakan local bank kita. Menggunakan local bank. Maksudnya boleh pakai CIMB, Maybank, Hong Leong Bank, Public Bank, dia boleh pakai bank lokal. Dan bila nak buat withdrawal pun biasanya dalam masa maksimum 24 jam atau 2 hari, 48 jam sahaja. Dia tak boleh lebih daripada itu. Faham? So bila deposit dan withdrawal ni boleh dia link kepada local bank kita. Dan bila nak di withdrawal tak ada sebarang masalah. Okey, macam XM dia biasanya hari yang sama ataupun dalam masa 24 jam. Kalau robo dalam masa 1 hingga 2 jam, sampai dalam mana-mana broker biasanya dalam masa 24 jam. Okey. Yang seterusnya yang paling last sekali adalah pilih leverage. Kita kena pilih leverage. So macam saya ajarkan tadi, yang kita akan belajar dengan lebih detail masa Jalan Celik Labuh. Kan? So, kita nak 1:100, 1:500, 1:1000. Yang mana satu kita nak sekarang? Satu nisbah 1000, betul? So, kalau ada broker yang datang kepada anda, kan? Dia bagi tahu, bang, mail lah trade kat platform saya bang. Saya bagi abang bonus apa semua. Perkara pertama sekali yang you kena tanya adalah, you bagi leverage berapa bos? Kalau dia kata 1:200, 1:500, you nak tak pilih broker tu? Sekarang you dah ada knowledge. Kalau dia offer 1:200, 1:500 je, nak ke tak? You pilih broker tu. Dah tak nak, betul tak? Okay, minimum you nak kalau boleh dia offer 1:1000 atau 1:2000, betul tak? Right? Tapi kalau dia pergi sampai 1:3000 sampai 1:5000, okay. Yang itu macam mana? Kita dah kena, okay, ini dah lain macam dah Mamat ni. Okay? Ini dah lain macam dah. Even broker yang kaya. Kenapa saya cakap broker kaya? Okay? XM, GMI, HFM, apa nama dia, Robo. Okay, diorang ni semua adalah broker kaya. Broker yang memang ada duit. Dia tak ada susah nak bayar you punya profit. Bang, diorang ni memang kaya. Tapi kalau broker-broker yang baru datang, yang baru je masuk market, contohnya lah, macam Tivia, okay, yang baru ni Zero Market,
Alright. Sebelum ni ada Profito. Betul? Profito. Ada tak lagi? Apa nama-nama broker yang kena sebelum-sebelum ni? Okta. Okta pun nampak very fishy lah. Dia punya iklan bukan main bang. Dia punya iklan bukan main lagi. Alright. So kita avoid lah broker-broker ni. Okay. Dia punya iklan bukan main lagi kalau Okta tu. Lain macam dia punya ni. Okay. Right. Okay. So kita kena pilih broker yang kaya. Even kalau broker yang kaya pun, maximum leverage dibagi pun 1/1000, 1/2000. Tiba-tiba datang pula newcomer, oh siapa? Datang trade kat account, datang trade kat platform saya boleh bagi 1/5000. Hai. Broker kaya pun boleh bagi 1/1000, 2000 je. Kau boleh bagi sampai 5000. Lain macam kau ni. Okay. So biasanya broker-broker yang macam ni, dia just nak you deposit banyak-banyak, lepas tu dia hilang. Lepas tu dia declare diri dia bankrupt. Okay. Alright. So pemilihan broker sangat penting. Nanti saya akan ajarkan masa program celik labur kita. Boleh? Alright. Okay. Alright. So saya nak bagi tahu, saya janji tadi kan, apakah perkara pertama sekali yang broker akan gunakan untuk gula-gulakan anda? Sebelum saya nak tamatkan kelas, saya bagi tahu boleh? Antara perkara yang pertama sekali yang mana-mana broker pun datang kepada anda. Lepas ni anda jadi trader, ramai broker akan datang. Mel lah trade dekat platform I. Dia akan tipu anda menggunakan spread. Okay. Okay, rata-rata broker dia punya spread kalau untuk gold lah dalam 22 hingga 32. Ini adalah diorang punya commission. Broker dah tak ambil apa-apa lagi daripada you. Dia hanya ambil commission ni sahaja. Kalau you buka 0.01, commission dia adalah 22 sen. Kalau you buka 0.1 lot, RM2.20. Kalau you buka satu lot, dia punya commission adalah $22. Ini je yang broker akan ambil. Yang lain broker tak ambil. So apa yang biasanya broker yang baru-baru datang yang nak menipu anda, dia akan cakap, saya punya spread 18 je. Atau 14 je. So apa yang dia biasanya buat? Dia akan offer anda. So anda cakap, oh okey lah, boleh lah. Spread you rendah lah, boleh, bagus. Tapi sebenarnya dia akan makan balik ke anda mana? Kalau dia bagi spread yang rendah, dia akan makan balik anda dekat mana? Dia akan bagi leverage yang rendah. Dia mungkin bagi leverage 1/200, 1/500. Faham tak? Dia kurangkan commission dia, tapi dia buat apa? Tanpa anda perasan, dia akan makan anda balik dekat mana? Leverage yang rendah. So kita nak leverage tinggi ke leverage rendah guys? Kita nak membeli dengan harga murah ke harga mahal? Faham tak semua orang apa yang saya bagi tahu ni? Apa yang saya bagi tahu adalah dia bagi tahu commission dia rendah tapi dia menjual you dengan harga yang mahal. Faham tak? Dia menjual dengan harga yang mahal kepada you. You hanya fokus kepada commission, oh commission dia rendah, bagus. Tapi sebenarnya dia jual you dengan harga yang lebih mahal. Sebab apa? Dia tak boleh nak bagi leverage tinggi. Itu cara dia gula-gulakan anda. Broker-broker ni. So sekarang anda dah bijak, betul tak? So first kali perkara yang anda kena tanya kalau mana-mana broker datang approach anda adalah apa? Leverage dia, betul? Yang kedua, ada Islamic account tak?
Yang ketiga, withdrawal biasanya berapa lama? Okay. Yang keempat, instrument list. Apa yang you bagi? Dan kalau boleh, pilih broker-broker yang dah ada reputation, yang memang dah lama. Jangan pilih broker yang macam baru tahun lepas masuk market. Baru datang Malaysia. Jangan. Okay, boleh guys? Alright. So, banyak lagi benda yang saya nak share kan. So, saya akan buat kelas macam ni pada setiap hari Isnin dan juga Rabu. Boleh join tak? Minta senaraikan kriteria-kriteria broker. Boleh? Alright. So, saya akan bagi regulation. Okay? Regulation maksudnya dia dah regulate ke? Dekat Malaysia memang tak regulate lah. Okay? Kat Malaysia memang tak regulate. Tapi ada beberapa country yang regulate yang kita boleh ambil dia sebagai benchmark. So, kena ambil broker yang at least regulated di beberapa country. Nanti saya akan sharekan benda ni semua. List broker dan juga regulation. Dia regulated kat mana dan broker ni kita boleh pilih. Ataupun yang kita kena elakkan. Boleh? Alright. Okay. So, saya akan buat kelas ni pada setiap hari Isnin dan juga pada hari Rabu. Okay? Pada Isnin dan juga Rabu. Alright. So, siapa yang nak join untuk kelas yang daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang, satu hari kita belajar pasal gold dan satu hari kita belajar pasal stok, 2 hari. Kelas Isnin dan Rabu ke time? 9.30 malam. 9.30 malam. Tapi kelas yang celik labur tu pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Anda bersama-sama dengan saya daripada pagi sampai ke petang. Saya akan terangkan A to Z bagaimana nak trade gold, bagaimana nak trade stock market. Boleh? Alright guys? Okay. So saya nak minta tolong kepada anda semua. Okay. Make sure tolong elakkan daripada kena scam dengan broker. Hari ini anda dah ada knowledge. Boleh guys? Okay. So siapa yang ada dekat sini dah download belum apps Jedai? Siapa yang dah download apps Jedai? Anda boleh pergi ke mana-mana Play Store anda, alright, dan download Jedai apps. Dalam tu ada banyak video free yang kita dah sharekan juga. Alright. So yang kedua, siapa yang dah follow kita punya TikTok? Okay. Siapa yang kat sini belum follow TikTok saya? Alright. So boleh pergi ke TikTok, type Razak Binary Prime. Okay. Pergi kepada TikTok. Okay. Razak Binary Prime. Okay. Dekat situ nanti saya akan sharekan. Saya baru nak mula TikTok saya. Okay. Saya baru nak bermula TikTok saya. So support lah kan. Baru nak main di kalangan arena TikTok. Nak ber-TikTok sekarang ni. So siapa yang belum join saya dekat TikTok, boleh tolong join. Nanti dekat situ saya akan banyak sharekan video-video yang untuk trader semualah, untuk anda semua. Okay? Alright guys. Ada dancing tak? Saya tak pandai dance. Kau kalau TikToknya menari je kerja kau ya. Okay? Alright. Okay guys. So itu saja untuk malam ni. So saya nak ajak anda semua, jom kita sama-sama bertrading dengan knowledge yang betul. Alright, siapa yang nak lebih fokus, nak lebih tahu bagaimana nak trade gold, bagaimana nak trade stock market, nak guna platform apa, macam mana nak gunakan harga yang murah untuk membeli, boleh join program saya Celik Labur yang saya akan buat untuk 2 hari. Apps tu nama apa? Jedai Traders. Nama apps tu Jedai Traders. Okay? So, klik link kat situ dan tolong sharekan link tu kepada kawan-kawan anda yang nak bertrading sekali boleh. Ajak diorang semua datang juga. Okay? Alright guys. So, thank you very much for joining me tonight. InsyaAllah. Alright. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ada project goal ke? Ya, ada project goal. Ada project goal. Tapi belum siap lagi. Nanti kalau dah siap, nanti saya war-warkan. Okay? Alright guys. So thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Anda semua akan dapat notification WhatsApp
kalau ada kelas bersama-sama dengan saya pada minggu hadapan. Okay guys? So until then, may the Prophet be with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Raya. May the Prophet be with us.